Okay, wow. From first. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersiaran dalam Career Talk of My Career. Pada malam ini, kita akan sekarang ni dah second session dah pun. Second session which is kita akan jawab persoalan-persoalan yang ditanya khususnya daripada pelajar-pelajar lah. Pelajar-pelajar matrikulasi seluruh Malaysia. So, jika suara saya jelas, mohon orang kata komen. Sebab risau kadang-kadang. Okay, sebelum tu saya akan pin soalan. Pin tajuk. Sisa soal jawab. Okey, sambil kita menantikan panel kita masuk semula, minta panggil balik kawan-kawan, PM ke atau PM lah. Kita suruh kawan-kawan yang telah mendaftar untuk sama-sama sertai untuk sesi yang kedua. Last lah pada malam ini, sesi yang kedua ni kita akan bukan kita lah, panel kita yang akan menjawab segala persoalan daripada sesi satu tadi yang telah kita kumpulkan soalan tadi, dan kita akan bawakan jawapannya insya-Allah pada sesi yang kedua ini. Jadi kepada anda juga yang dah masuk live kita yang sesi kedua ni, jika ada soalan anda boleh ajukan soalan anda di ruangan komen ataupun di ruangan question mark tu, dekat IG. Itulah question mark tu. Dan jika mungkinlah ada soalan-soalan yang tak sempat dijawab, kita akan jawab. Admin Alumni KMPK akan menjawab segala persoalan anda. Jadi jangan lupa untuk terus follow Alumni KMPK. Okay, jadi saya akan invite kita punya panel pada malam ini sekali lagi. Alright. Okay. Welcome back. Tak mas. Okay. Yes. Alright, so kita akan teruskan sesi kedua ini, iaitu sesi soal jawab. Orang soal tu dekat ruangan komen sahaja. Panel kita, tak mas, akan menjawab persoalan-persoalan daripada sesi yang pertama tadi. Jadi, izinkan saya scroll sekejap soalan Alright, yang no problem. Okey, jadi diteruskan dengan soalan daripada saudara Badrul Naim. Okey, kalau modul 3 bio dan sains komputer nak ambil bidang multimedia boleh tak? Ini lebih boleh. Teknikal. Boleh. Sebab dia dah ambil dah jawab dah kan? Boleh. Itu je jawapan dia. Semah. Sebab soalan dia boleh ke tak? So jawapan dia boleh lah. Tanya close ended, so jawapan dia yes or no je. Kalau so dah jawab. Jadi harap menjawablah pada soalan Baru Ismail. Okey, next. Soalan daripada Baiziau. Selamat petang. Nak tanya peluang pekerjaan berkaitan bidang dietetik atau food science atau nutrition iman ke tak pada masa hadapan? Ni, silakan. Untuk food tech and dietitian, dia akan ada demand dengan syarat. Syarat dia adalah sepanjang anda belajar di universiti nanti ijazah untuk
first degree kan, do not stay dengan degree itu sahaja. Maksud Kak Mas, cuba cari inisiatif lain untuk involve dalam program social network ataupun any CSR, corporate social responsibility, untuk dapat sebanyak mungkin pengalaman. Sebab what you need adalah individual ataupun people punya behavior profiling tu. So bila kita ada degree dan kita ada experience, kita akan mempergunakan apa yang kita belajar teori dengan apa yang kita pernah lihat, experience kita, jumpa orang, tengok habit makanan ke apa ke, dan kita akan explore lebih banyak pelbagai lagi perkara dalam kehidupan tu. Itu akan menjadikan you have another values compared to pelajar yang ada degree sahajalah. So kalau in future demand tu ada ke tak ada, insyaAllah always have vacancies. Every year memang ada vacancies je. Cerita Kak Mas pula ni, lanjutan dia adalah lepas fasa you dah ambil degree, you dah pilih jurusan, fasa seterusnya untuk fasa hunting kerja, itu skill lain. Itu skill lain. Dia memang macam berperang adik-adik. Kita ni once kita masuk universiti, ambil ijazah sarjana muda, jangan masuk dengan tangan kosong. Dia ibarat masuk medan perang tak bawa senjata. Sia-sia je nama dia. So nanti bear with alumni, mana-mana matrik pun tak kisah, every single matriculation akan ada alumni dia sendiri. Atau kalau alumni you all pun macam tak apa nak aktif, nak tanya pun tak reply, tanya kat IG pun tak siapa nak respon, boleh ikuti juga alumni KMPK ataupun alumni matrik KPM, iaitu ALMA, Alumni Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini secara keseluruhan lah. So insyaAllah kita akan establish by this month juga untuk menjadi satu NGO yang berdaftar. Itu respon Kak Mas terhadap pertanyaan adik tu lah. Dia kata banyak ke tak demand kan. Demand is still there every year. Tinggal lagi macam mana kita nak nampakkan diri kita layak untuk demand itu. Alright. Okay. Jadi harap menjawab soalan tadi daripada adik kita Baik Ziau, nama IG dia lah. Okey, soalan seterusnya daripada Ferry. Ferry Okay. Kalau saya ambil modul 1, lepas tu ambil degree Sains Komputer, mereka akan ajar dari basic ke? Basic tak basic sangat, tapi kena catch up cepat. Ibaratnya kalau nak kata basic, apa yang you all belajar sains komputer dekat matrik sekarang kan, subjek wajib kan, itu basic. So dia up sikit daripada apa yang you all dah belajar sekarang. Itu untuk subjek level 1, tahun 1 diorang. Jangan risaulah tuan-tuan dan puan, adik-adik sekalian, benda kalau you lost, even macam mana nak buat how to do a pivot table Excel, benda boleh YouTube, benda boleh cari cheat sheet dia dekat internet. So that you can catch up cepat lah. Itu je key takers untuk siapa yang tanya tadi tu. Susah ke kena jadi basic ke, belajar je, layan je, dan kena berani be kreatif untuk explore alternatif lain untuk dapatkan informasi selain daripada pensyarah kita. So that's the answer. Okay, so harap menjawab kepada Ferry. Kalau tak silap saya, pada sesi pertama tadi pun Puan Mira telah pun menjawab lah sedikit berkenaan dengan soalan adik kita ni tadi. Okay, jadi harap menjawab kepada Ferry. So kita next soalan. Mungkin soalan ni dah dijawab waktu sesi pertama tadi, tapi mungkinlah Kak Mas boleh beri lebih detail. Okay, Kak Mas boleh share ke web or source untuk dapatkan info demand pekerjaan masa depan? Lalu Kak Mas rujuk mana? Begitu. Okay, so kalau kita nak dapat a website untuk demand kerjaya di masa depan, kita kena melihat daripada sekarang lah. Contoh paling mudah, sekejap Kak Mas nak tukar view ni ke sini kejap nak tunjukkan my PC. I open it already. Nanti I'll change it to view lain. Alright, here we go. Okay, ini adalah account LinkedIn. So kalau kita tengok, kalau kita nak meneka-neka pattern lah dekat LinkedIn tu, ni website dia. Mana kau? Kat sini. Okay, linkedin.com IN. So ni logo dia, LinkedIn. So dia akan ada satu tab kat atas ni on job. Okay, so kalau kata contoh kita tengok ada satu perkara dipanggil sebagai kita cari jawatan, search by title. So nampak. So let's say ada relate dengan pertanyaan tadi lah, dietitian.
Okay, dietitian. And then kita filter sikit. Okay, Malaysia punya local company sahaja. Ada 13 sahaja result dekat Malaysia untuk dietitian Tapi ni dekat LinkedIn. Remember, ni dekat LinkedIn. So if you can predict this, either there could be banyak possibilities lah. Satu, the company yang memerlukan dietitian, dia company itself tak ada account dekat LinkedIn. Kau tengok sini, Alpro adalah account dia. Company ni pun dia tak bagi tahu nama dia apa. Ni pun tak bagi tahu. Okay, most of tak bagi tahu. Sebab ni company kecil. Company kecil Right. So kalau kita ambil skala yang besar sikit, jurusan ataupun bidang pengajian IT. IT. Ke type penuh? Okay. IT dekat Malaysia sahaja pun ada 11,000. 11,277 result ni dekat Malaysia. So the company lebih vast lah, lebih banyak. Okay. Pelbagai company, syarat, okay. Lagi sekali, bear in mind, yang ni yang ada dalam LinkedIn saja. So kalau kata nak go secara besar, so boleh type je kat sini. Vacancies for IT job. Okay. Tapi ni dia akan ambil dunia. Sorry. Kak Mas tambah Malaysia. In Malaysia. Rujukan yang pertama tadi LinkedIn. Namun demikian sebab dia social media, tak semua company akan ada dia punya account. So kita compare dengan JobStreet. Okay, contoh jobs in Malaysia, kita compare dengan JobStreet. So kalau JobStreet ni dia lebih banyak sikit. So IT kalau dekat JobStreet ada 5,000. Dekat LinkedIn tadi 11,000. Now you can compare. Dia kalau purata dia akan pergi kepada lebih kurang dalam 9,000 untuk setahun yang memerlukan IT punya kepakaran ataupun expertise lah untuk adik-adik. Cuma bila anda go in the social media macam LinkedIn ni, benda ni ada strategi lain lah sebab ni social media. Berbeza juga dengan Glassdoor. Ada satu lagi tu company cara nak gunakan platform-platform untuk kita predict. Ya, kita bukan bomoh, namun demikian ini caranya untuk kita menyusun strategi kita lah. Ni Glassdoor. Okay, sekejap Okay. Here we go. Okay, ni Glassdoor pula. So Glassdoor ni pun sama juga. Kita boleh go for search on the title. Let's say on IT. Okay, locality ni kita buang. Kita ambil Malaysia. Alright. And search. Okay, dia akan keluarlah beberapa perkara tentang syarikat tapi tak banyak kalau tengok sini result IT in Malaysia tak banyak. Namun demikian, bagusnya pula Glassdoor ni adalah dia ada insight ataupun feedback orang tentang IT dan company tu sendiri punya background. Dia ada juga pasal on the average salary result dekat Malaysia, at least you can have some idea lah. Right? So banyak lagi beberapa website lain yang boleh anda explore untuk dapatkan gambaran. Benda ni memang kena research, cari sebab nak apply course kat universiti nanti ni pun kalau boleh jangan membazir 8 pilihan UPU tu. Jangan pula pergi apply macam ikut kawan-kawan satu bilik. Aku tak boleh berpisahkan bilik aku, rakan sebilik aku ni. Kau ambil kau siapa, aku pun sama macam kau. So jangan, no. So banyak lagi lah platform-platform tapi yang paling ketara adalah sama ada you go for the LinkedIn. Second would be the JobStreet punya demand ada tak untuk pekerjaan tu dekat Malaysia current. So kalau current ada demand dan as long as dia ada relationship dengan digitalizing ataupun digitalization, di bawah MDEC Magic pun dia ada juga buat prediction dia sendiri dan pergi kepada Glassdoor punya website lah. So dia banyak rujukan, dia bukan satu je. Kita tak berkiblatkan satu sumber. So dalam dunia career development ni, kita tidak ada satu sumber yang kita kata semua benda lengkap dekat situ. Dia lah segala-galanya, tak ada. So memang kita kena cari sendiri jugalah.
Itu antara yang Kak Mas cadangkan, LinkedIn Job Search, jobstreet.com, Glassdoor yang ada di Malaysia. Talent Corp pun boleh. Talent Corp pun ada buat prediction on the latest career yang akan spark dalam masa tempoh 5 tahun mendatang. Okey. Okey. Itulah. Tadi serba sedikit Kak Mas pun dah tunjuk PC, PC laptop. Yang di mana Kak Mas sendiri tunjuk je cara kita nak tengok bagaimana pekerjaan dan ada peluang yang ada lah bagi adik-adik. Jadi terima kasih. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Daripada okey, Hilmi Ismail. Okey, kalau saya nak fokus bisnes, macam mana Kak Mas? Bisnes? Mana Kak Mas? Nak cakap yang apa, yang baik-baik, yang murni-murni supaya tak mematahkan semangat ke macam mana ni? Dapat kot. Okey, baiklah. Adik yang bertanya Doing a business bukan macam kita kata apa? Tengok orang berniaga dekat pasar malam tu kan. Oh macam tu kop berniaga. So aku pun nak buka lah any table dan terus berniaga. You need to have your long term punya goal. What you would like to achieve. And kalau what you would like to make that proper, nak buka bisnes sendiri ni, mana-mana guru bisnes pun, saya belajar dengan beberapa kawan yang berjaya dah pun sekarang ni, we start dengan kita berkuli dengan orang. So kalau dah ada niat nak berbisnes, so daripada sekarang ni, lepas habis matrik ni, terus plan untuk bekerja dengan mana-mana usahawan. Memang kita nak belajar macam mana dia manage dia punya accounting documents, macam mana dia manage dia punya finance punya flow, cash flow ke, balance sheet, all the untung rugi semua tu. Kita nak belajar macam mana dia manage stock, in, out, macam mana dia supply the demands, macam mana nak go for marketing, tu paling crucial. Kita ada produk sebaik macam mana sekalipun, tapi kalau kita tak reti nak sell it out, atau at least buat some market research tentang how to do a good marketing, atau at least establish your own digital platform ke apa ke, dia akan membuatkan produk tu kekal begitu sahaja tanpa memberi pulangan dalam bentuk wang ringgit. So bercakap pasal bisnes ni, benda yang paling mujarab adalah tak semestinya ambil sampai level PhD in Business Management, tak perlu. Namun demikian, benda yang paling mujarab adalah macam mana kita belajar daripada orang dan kita ambil benda yang terbaik untuk kita implement di masa akan datang. Untuk bisnes kita lah. So berapa lama nak berkuli, depends berapa lama mampu hadap. Berkulilah serendah-rendah level angkat kotak pun tak apa. Jadi tukang cuci ikan dengan ayam dekat restoran buat kerja part time pun tak apa. Then you learn how to serve customer, you learn how to do it properly, you learn to manage people. So bila kita ada business nanti, benda paling mencabar balik adalah kita nak manage kita punya team. Kita nak manage kita punya orang. Orang punya perangai satu perkara. And then the client itself pula perkara lain. Then the sustain on the product NPD, new product development, perkara-perkara yang berbeza juga. So banyak cabaran lah. Tapi kalau nak mula, berkuli dengan orang dulu. Ya, itulah dia jawapan. Serba sedikit pandangan daripada Kak Mas tentang bagaimana kalau kita nak fokus bidang bisnes. Okey. Jadi kita teruskan kepada soalan yang seterusnya daripada adik Farah Hazam. Okey, salam. Waalaikumsalam. Kalau macam kita pilih kos yang perlukan skill, di mana skill kerjanya banyak dilakukan di lab, tapi in pandemic situation ni hanya ODL. Potential untuk majikan nak ambil batch yang ODL still ada ke? Bagaimana? Okay, technical So on the certain subject ataupun courses macam tu, dia bila sebut kata ODL ni open distance learning kan? Open distance learning maksudnya anda belajar daripada jarak jauh. Dia yang kurangnya hanya masuk lab je, which is
Tapi implementation wise secara teori awak dah kuasai. So kalau kata in future, kok mana pun final year kena masuk. Tak bolehlah pelajar sains itu, contoh pelajar sains kimia itu, dia nampak macam pincang degree dia kalau dia hanya belajar instrumen bernama GCMS, Gas Chromatography Mass Spectrometer. Okay? Tanpa melihat macam mana mesin itu sendiri, macam mana nak buat calibration, macam mana nak do on sampling, insertion, macam mana nak run the process and the machine. I don't think so. You competent untuk bergelar pelajar ijazah sarjana muda dalam bidang sains. Alright? So, demand untuk bekerja di lab ni sebenarnya tinggi untuk post-COVID ni. Dia tak ada cerita COVID tak COVID, orang lab kena masuk. Adik-adik untuk pengetahuan COVID tak COVID, research ataupun analyze sample, specimen dekat lab need to be done. Malah untuk yang mana lab yang ataupun yang sama ada company, third party company yang ambil secara swasta sampel untuk test COVID ataupun the government agencies ataupun hospital punya healthcare punya agencies yang ada dia orang punya lab sendiri, dia orang memang running every day macam biasa. Macam dia orang tu frontliners juga. Macam tu lah. Okay. So jangan risau tentang pembelajaran tu masa tahun 1, tahun 2 je ODL tu. Okay, so bila dah masuk tahun yang tertentu, especially you need to handle dengan projek semua tu, mesti kena go with that juga. Right. So that's my response. Alright, terima kasih Kak Mas atas respon soalan tadi. Okay, kita teruskan soalan. Lebih kurang kita ada dalam 5 soalan lagi lah kalau ikutkan. Okay. Kita pun perancangannya kita akan habis dalam 10.45 atau 10.50 macam tu. Okay, jadi saya akan teruskan dengan soalan yang seterusnya daripada Marsha Mary. Okay, Mas, apa beza kewangan dengan kewangan Islam? Dan mana satu lagi bagus untuk diambil? Ini soalan teknikal juga. Okay, insyaAllah. Semua bagus. Semua bagus. Apa nak ambil kan? Finance ke? Finance Islamic ke? Cuma kena ada aim. Kenapa nak ambil Islamic Finance? Nak kerja dengan lembaga zakat ke? Nak kerja dengan lembaga tabung haji ke? Nak kerja dengan bank Islam ke? Ataupun mana-mana bank tapi memang nak go for Islamic punya things. So dua-dua pun ada dia punya kebaikan. Namun demikian, starting last 3 years I think, banyak institusi keuangan, financial institution dan juga accounting firm yang mula mencari mereka yang memang ada basic on finance Islamic untuk advice balik mereka punya system and flow, SOP lah, certain things. Sebab tu kalau tengok masa tahun berapa CIMB, dulu tak ada CIMB Islamic, nanti tiba akan ada pula dia offer on the CIMB Islamic. Sama juga dengan Maybank, dulu bila buat loan, dia punya loan adalah on lebih kepada yang conventional lah, conventional. So lately akan ada yang you nak loan yang mana, Islamic ke tak Islamic. So dia ada pros. Pros dia memang ada, maksudnya pros dia, the market, the industry itself currently open kepada benda yang patut syariah dan sebagainya. Cuma dia punya demand tu tak sebesar, ialah macam ni lah, finance tu ialah besar, Islamic finance tu dah subset dia, kecil. Kecil. Okay, so kalau nak go juga, dia tidak menjadi apa-apa isu, boleh je, sangat boleh. Cuma again, nasihat Kak Mas, bila jadi jadi pelajar mahasiswa di kampus, jangan duduk saja. Jadi mahasiswa 4K tadi. Don't. You need to explore sebanyak mungkin peluang. Dan kalau boleh, daripada tahun 1 tu dah aim nak buat intern kat mana. Dan jangan buat intern nanti sebab company tu dekat dengan rumah. Saya buat intern kat company tu sebab pakcik saya kat sana. Saya buat intern dekat situ sebab senang nak balik dengan mak saya sekali. So alasan-alasan ni semua tak boleh diterima adik-adik. Sebab dia tidak menambah credibility dan kompetensi anda terhadap degree ijazah sarjana muda Islamic Finance tu tadi. Melainkan you have your own company sekarang ni. Daripada sekarang ni kalau boleh type dekat ruangan komen lah. Kalau boleh type dekat ruangan komen Tak kira siapa yang mendengar pun live ni, kalau anda adalah merupakan pelajar matrik ataupun pelajar university currently,
tulis kat ruangan komen, if you have a choice, anda diberi pilihan dan pilihan tu memang ada dan anda boleh memilih, apakah syarikat yang anda aim nak bekerja? Rasa macam your ultimate company to work with is what? Name it. Type dekat ruangan komen. Type kat ruangan komen. Siapa yang tak ada tu, kenapa tak ada? Your big why apa big why? Tadi kata belajar sebab nak dapat gaji nak kerja kan? Nak kerja sebab dengan duit tu boleh menyara keluarga, boleh menyara kehidupan, boleh bersedekah, boleh bayar zakat, boleh buat macam-macam perkara. Memajukan negara dengan membayar cukai. Ya, saya pembayar cukai. Saya yang memajukan negara. Tiba. Cuba type dekat ruangan komen. Kat mana nak tengok? Adik-adik, cuba type. Alright. Kita nantikan. Sebutlah satu, saya nak kerja dengan Petronas. Itu klise tapi tak apalah. Petronas, nak kerja dengan mana? Nak kerja dekat company yang besar-besar, Nestle ke. Nak kerja dekat apa tu? Top Glove, nak kerja dekat Malakoff, nak kerja dekat Celcom, nak kerja dekat Maxis, Maybank, CIMB. Cerita tak je. Nak jadi lecturer kat USM. Nampak dia dah spesifik dah. Nak jadi lecturer, tak cukup. Dekat mana? Nak jadi Islamic financer, kat mana? Nak jadi cikgu, kat mana? Kan? Tak company. Nak tahu juga pelajar-pelajar matrik yang sekarang menonton ni, tahu ke tak nama syarikat kat Malaysia ni? Kok iya tak tahu? Duduk dekat matrik menghafalkan dia punya boys law tu. Monster, Disney. Ni macam pengaruh Helmi banyak sangat ni. Lagi. Okay, Monster, Disney. Dia pensyarah kat USM. Lagi yang lain-lain? Unimap di hati. Orang dah masuk Unimap boleh dah cakap, doktor. Let's go park lagi. Lain. Engineer dekat kilang Western Digital. Engineer apa tu kalau boleh? To be specific sikit lah kalau ada lah. Kalau tak ada, tak apa. At least yang Kak Mas nak tu Western Digital tu. The company name. Nak jadi KSU di mana-mana kementerian. Ya Allah, amin. Senang kerja aku, berhenti kerja tu yang lepas ni. Nak jadi pegawai dekat, ni Bank Negara Malaysia. Ahli microbiology dekat dekat hospital kerajaan. Okay. Nak kerja dengan Lipton. Are you sure Lipton is the company name or Lipton is a jenama teh? Ya ke? Aku nak pergi ambil Lipton kat dapur ni kejap. Cuba tengok dekat packaging tu. Is it the company name memang nama syarikat yang mengeluarkan Lipton tu Lipton ke atau apa? Ke ni memang Lipton apa? Aku pula nak google kejap. Kau ni kan dek. Kejap aku google kejap, ada tak company nama Lipton ni? Kan aku yang mau tahu ni. Lipton.com. Tu nama company lah. Okay. Mesti tengah minum air teh ni. Betul lah. Ada company nama Lipton. Hebat. Mana aku tengah minum air Lipton Okay, baiklah. WD, department mana tu Dr. Amira tanya. Okay. Engineer kilang, engineer apa je Kak Mas ni soalan ke apa tak tahu. Okay. Baik. Alright, baik. So most of the yang respon tu mungkin yang dah ada lah. Yang tak respon lagi tu mungkin tak tahu juga. Tak terfikir pula nak kerja kat mana. At least bila kita dah ada gambaran kan kita nak bekerja dekat company mana-mana pun, kita dah follow dia punya LinkedIn, kita dah follow dia punya social media account, kita dah tengok iklan kerja yang mereka publish. So dalam iklan kerja yang mereka publish tu dah bagi tahu apa yang mereka nak. So itu tugas anda, to fulfill that requirement. Okay? Sebelum kita tamat belajar.
memang kena bina benda tu. Memang kena bina. Contoh skill macam bercakap lah, macam Farhira kan. Fariha pula. Farhira. So Farhira punya skill bercakap pun dia nurture daripada zaman dia belajar and then keep on moving. Bukan aktif sejak saya dulu kat sekolah. Memang hebat Kak Mas. Itu zaman sekolah dek. Sembang kencang, gambar terbang, gajah terbang pun tak guna. Dia kena continuously improve, kena continuously buat, practice dan challenge yourself lah. Okay. Baik. Alright. Ni panjang respon Amiratul Ikamah ni. Hakikat pekerjaan tu tak seperti yang digambarkan. Penting. Ya, memang betul pun. Not even 1%. Apa yang anda belajar tu anda akan guna balik masa zaman bekerja. Belajarlah sebab itu prasyarat kerja. Sebab bila kita nak kerja ni, dia akan letak syarat dia apa? Minimum degree. Itu kalau open punya jawatan. Kalau spesifik punya jawatan, minimum degree in any courses related. Itu at least macam tu je. Itu panggil open market punya kerja lah. Pekerjaan open market. Siapa-siapa pun boleh bekerja. Sales and marketing. Dia tak perlukan spesifik competencies untuk tu. Dalam pekerjaan memang challenging. Dia memang nak cari orang yang pandai menguruskan diri sendiri dengan baik dan menguruskan tim. Dan kerja berpasukan bukan kerja sendiri-sendiri. Kau kan kepala kau je memang tak dapat lah. Sebelum masuk dalam pekerjaan lain adik-adik. Sebab tu Kak Mas dari awal tekankan aktif, berpersatuan, jangan jadi mahasiswa 4K. Sebab benda tu yang akan menambah nilai anda. Degree ni secondary. Sebab dia syarat dia nak bekerja tu degree diminta. Untuk pegawai, untuk jawatan pegawai, eksekutif. Nak jadi PTD lagilah tak kisah. Kau siapa pun boleh jadi PTD. Pegawai tadbir diplomatik untuk jadi pegawai satu kerajaan kan. Yang mana yang dia mention nak kerja dengan government tadi tu, your challenge adalah untuk compete dengan 100,000 lebih permohonan untuk kerja kerajaan. All the best. Borang SPA tu nak kena isi, nak kena stand out, compare yang orang dengan orang lain. Kekosongan kalau ada lah, kalau tak ada susah, memang tak dapat government. Don't put hope, tapi explore sebanyak mungkin. Jangan tunggu. Explore dekat company lain juga. Okay, baik. Okay, jadinya okay ke tu? Kita lihat ke line saya tu. Okay. Okay. Teruskan Farhia. Baik, okay. Itulah dia soalan respon daripada kewangan Islam sampailah sekarang. Okay, baik. Kita teruskan kepada soalan. Kita ada lebih kurang 30 minit sahaja. So, kita pergi soalan daripada Syahira. Apa pendapat panel tentang kos veterinary? Macam mana kalau lepas ambil kos vet, boleh sambung master dan PhD ke? Silakan. Okay, baiklah. Untuk vet vet ni dia doktor haiwan lah. Okay, doktor haiwan kat Malaysia ni ada dekat UPM, Universiti Putra Malaysia. Ada dekat UMK, Universiti Malaysia Kelantan. Dengan Unimas kalau tak silap Kak Mas. Kena check balik Unimas tu. So tak banyak kan? Tengok jurusan yang ditawarkan sendiri pun dia punya kuota tak besar. Which is sikit. Kecil. So orang yang minat ni end up dia sama dia bekerja dengan sektor jabatan kerajaan atau nanti dia akan buka dia punya own klinik. Alright, klinik haiwan. Itu yang akan berlaku lah. Atau macam kata nak further master and PhD dia jadi pensyarah lah. So jadi pensyarah, tengok pula kepada universiti. The subject itself sekarang ni pun tak banyak universiti yang offer. Tapi kalau pensyarah, kalau kita dah masuk universiti, kita berborak-borak dengan kita pensyarah kan. Tak cukup manpower ke atau universiti punya hala tuju nak buka lebih banyak numbers of entrance untuk first year ke. So maksudnya akan ada demand untuk mengajar. Keperluan untuk mencari pensyarah-pensyarah muda. So yang tu diperlukan nanti. Okay, so bila diperlukan, ada peluang, sambunglah. Untuk adik yang nak ambil vet master, tak ada halangan pun sebenarnya. Cuma ending akan jadi pensyarah macam pensyarah anda ajar subjek vet nantilah. Itulah circle dia. Alright? Okay, Far.
Okay, jadi harap jelas kepada Syahira tentang VAT yang yang diterangkan oleh Kak Mas. Okay, jadi Kak Mas feel okay lagi ke? Kita nak jawab soalan lagi beberapa je lagi ni. Dia tanya pendek. Okey je, cuma dalam antara soalan tu ada tak satu soalan yang kita boleh sekalikan yang mentanya macam saya masih tak tahu lagi saya nak ambil apa. Saya tak tahulah saya ni minat apa. Saya tak tahu. Yes, ada. Ada soalan dia. Ada Kak Mas nak tunjukkan. Kita pergi terus kat soalan tu sebab Kak Mas nak tunjukkan satu website ni yang you can godek-godek explore lah. Saya bagi bullet je malam ni adik-adik All the best. Gunakan dengan sebaik-baiknya all these tools. Okay, here we go. Ni kalau cari dekat Google, nama dia O-Star-Net. Alright, Google je akan keluar ni website ni, nama dia O-Net onetonline.org. Right? onetonline.org. Okay. Baik. So, bila pergi dekat ONET ni, akan ada juga beberapa perkara tentang yang you need to find occupation boleh. Right? So, rendah sikit. Okay, nak find occupation boleh. Focus on occupation that specific to ataupun software. Atau anda can go with the something yang related dengan niche ataupun industri teruslah. Okay. Cuma, kalau tak tahu lagi diri kita, boleh je untuk adik-adik pergi kepada Holland Code RISEC ni. Yang Holland Code RISEC yang kena jawab assessment tu dulu. So dia akan memberi panduan. So bila you begin the assessment, so just jawab je soalan-soalan macam simple je soalan-soalan dia. You like it or not, slightly dislike, slightly dislike, neutral, slightly enjoy and enjoy the most on the statement. Okay, on the statement. Dapat result ni, patah balik dekat ONET ni. And then terus cari dekat sini. If you have the ONET, nampak kat sini dia panggil ONET SOC code. So katalah dah buat RISEC tadi tu, your code tu dapat contohnya RSA. Oh, sorry. RSA. Okay. So bila type RSA dia bagi satu je lah sebab itu yang related dengan ni US. Sebab kita bagi 3 huruf kan, 3 huruf dalam carian tu sebab R ni apa? Realistic, investigative, artistic. So kena buat test dulu. So kalau datang tanya Kak Mas minta advice pun, Kak Mas akan tanya what is your RISEC code? RISEC code apa? Katalah RS. Kita ambil 2 je. Sebab bila kita go for 2, okay ni tak ada. Kita pergi kepada SC. Oh, sekejap Okay. So kita boleh type dekat sini kita punya social. For example, you dapat nanti adalah social. So dia akan bagi panduan kerjaya apakah yang mungkin boleh you consider. Sebab you are now currently orang yang tinggi social. Sebab RIA, bila kita jawab Holland tadi tu, Holland tu ada 6 komponen. So realistic, investigative, artistic, social, enterprising and conventional. Yang ni Kak Mas tengah type social. So ni ada banyak kerjaya yang didaftarkan yang menyatakan show all occupation. Ada 136. 136 yang related dengan social. So you can take a look one after another. So fasa sekarang ni sepatutnya anda sedang sibuk untuk mencari dan mengkaji tentang diri sendiri. Lepas tu universiti ni tawarkan apa, universiti ni ada kos apa dan apa requirement dia. So boleh gunalah ONET online ni. Tapi ni US punya website lah. Kalau local punya website tadi tu, Kak Mas akan refer balik kepada Talent Corp. So dalam Talent Corp kita akan ada kita punya profiling sendiri. Ini contoh profiling bila anda start jawab career profiling dekat Talent Corp. I enjoy working with tools and to complete a task. Jawab soalan profiling ini dahulu. Once you get this done, okay, dekat your profiling dekat Talent Corp ni nanti bila ada profile sendiri, contoh ada profile sendiri, so you have your catalyst profiling, career exploration,
employability factors. Alright? Ada English proficiency siap kat dalam ni. Dia akan test your English. Basic IT skill punya test juga. Ataupun nak tengok your level. Dan last kali tu dia orang punya backup ataupun the CV punya template lah. Okay? Alright. Baik. So siapa yang masih tak tahu nak minat diri tadi tu boleh explore. So cara nak explore tu pun Kak Mah dah bagi tahu. So caranya dekat mana, macam mana nak explore. Kalau blur juga, pergi cari counselor. Counselor anda ada set soalan tu. Ada set soalan tu. Dengan set soalan tu akan menghasilkan result. Daripada result tu baru boleh jadi satu panduan ataupun satu guide untuk kita pilih lah kita nak yang kerja macam mana. Okay, thank you Fariha. Kita go for the next question. Okay. InsyaAllah mungkin ni soalan yang terakhir. Bukan. Ada dalam 2 lagi soalan. Okey, ni soalan daripada soalan yang terkumpul di story IG, JVP, JNM, PRD. Ada satu soalan lah yang menarik perhatian. Okey, soalannya berbunyi, adakah universiti menjadi pilihan majikan untuk mencari pekerjaan? Adakah universiti? Ya. Adakah universiti menjadi pilihan majikan untuk mencari pekerjaan? Mencari pekerja. Sorry. Oh, mencari pekerja. Ya. Pernah dengar company Intel tak? Pernah kan? So Intel ni dia masih lagi mencari talent pool dia dari pelajar-pelajar universiti. Caranya dia akan go for pelajar tahun 1. Dan mereka akan pegang pelajar ni daripada mereka tahun 1 di kampus lagi untuk dia nurture pelajar tersebut dengan soft skill, technical skill yang mereka perlukan. So once they graduated masa tahun 4, intern akan intern dekat Intel. So lepas intern dekat Intel dah merge dengan work culture, company culture semua tu, that's a placement untuk dia. So kalau tanya, masihkah majikan mencari pekerja daripada universiti? My answer is always yes. Sebab to fulfill the talent pool dalam mana-mana company corporate ataupun company yang semi-corporate, mereka ni akan mencari talent pool baru. Antara inisiatif yang mereka lakukan adalah selain daripada mereka buat joint venture program dengan kampus, mereka akan buat career fair. Mereka akan buat CSR. CSR ni akan melibatkan pelajar-pelajar kampus. Mereka akan buat invite your faculty, buat kerjasama dengan faculty sebab faculty tu niche. Faculty tu sangat sesuai dengan mereka punya industri. Contohnya Intel, dia akan bekerjasama dengan fakulti kejuruteraan komputer ataupun fakulti sains komputer. Okay, fakulti sains komputer for example. Dan masa program-program macam ni berlaku dekat universiti anda, you need to show off. Kena tunjukkan diri, kena munculkan diri anda supaya mereka boleh capture siapa anda. Alright, so itu menjawab kepada soalan tadi tu, adakah mereka masih lagi mencari pekerja di kalangan di dalam pelajar-pelajar universiti? Of course yes, sebab itu mana-mana universiti pun ada timbalan naib chancellor, jaringan industri. Even fakulti pun ada dekan kan, ada timbalan dekan, jaringan industri. Sebab this purpose, to serve the purpose back, what is industry punya needs, compare dengan silibus yang universiti ajar, biasanya memang tak match lah. Contoh macam dulu Kak Mas belajar sains kimia tu dah 20 tahun aku tinggalkan ni. Dengan sekarang ni kau tanya balik benda yang sama je you all belajar apa yang Kak Mas belajar. Tapi adakah ada industri demand sekarang ni nak benda yang sama lagi? Tak, industri dah berubah. That's why timbalan dekan, dia ada timbalan dekan jaringan industri untuk ubah suai konteks pengajaran. Konten mungkin sama tapi bila dia orang bercerita, contoh yang diberikan, projek-projek yang diberikan, kena match baik dengan the current. Kejap. Ni dah bising-bising dah dekat komen dekat live sekarang ni. Cerita pasal kerja cikgu versus PhD pensyarah. Memanglah beza. Kerja cikgu kan lain. Alah, If Omar dengan Dr. Amira dah borak-borak kat bawah tu. Dua-dua dia lulusan matrik Perak juga. So, seorang tu cikgu, seorang tu pensyarah. So, kalau setakat minat mengajar je, suka cakap, jumpa dengan orang je, jadi cikgu, yalah, you better fokus kepada
pengajaran untuk part-time lah, as a freelancer punya educator lah. Freelancer sebab you tak terikat dengan mana-mana SOP ataupun the ethics dan juga the requirement and description. Macam kerja pensyarah lah. Pensyarah kan macam Dr. Amira tu, kerja aku mengajar je. Habis tu paper aku kena write tu, nak kena buat journal, nak kena buat research, nak kena publish itu ini dan macam-macam hal pentadbiran yang lain lagi. So benda tu kena adapt. Sebab tu dia tak ada benda yang you belajar theory base secara degree dalam ijazah sarjana muda tu, bila comes kepada real life of working, dia akan apply benda yang sama. Tak, it's totally different. Apa yang you belajar tu sebagai bekalan knowledge. Knowledge. Yeah, okay. Your emotional intelligence, your IQ akan challenge back how you adapt the situation. It's not about the problem. It's not about the problem and challenges. The 90% of our life is about how we react with the challenge and the problem, and not the problem itself. Okay. Soalan dia sebenarnya, adakah majikan cari pekerja berdasarkan universiti mana pelajar belajar? Contoh USM atau UKM. Okay, yang ni kan Kak Mas sendiri pernah kena tau. Majikan ni dia manusia kan? HR ataupun recruitment manager tu pun manusia kan. Dia kan ada tendency to compare sebab di syarikat dia pernah hire satu graduat ni daripada kata contoh pada USM. So pekerja yang grad daripada USM dekat syarikat dia tu memang power gila. Alright? Memang power lah. Dia rasa macam bagus ni budak ni. So dia ada persepsi yang pelajar USM, graduan USM hebat. Tapi dia sampai dekat salon yang baru apply, USM juga, bila apply, dia rasa macam takkan macam ni je sebab budak tu tak perform. So ada juga majikan yang very rigid dengan benda macam tu lah. Hanya kerana seorang, the whole set of graduan selepas itu, dia akan mula ada tanggapan. Dia akan mula ada tanggapan tertentu lah. Namun demikian, again and again, Kak Mas suka tegaskan, the strategy on how to make yourself visible. Okay? Bukan pada universiti mana kita belajar, tapi kepada kita pun dalam resume, part elemen pada bahagian the teamwork and leadership, your involvement, your achievement, your experience. Benda ni sebab dalam perkara-perkara ni akan ada the keywords. Kami nak faham siapa anda, orang yang bagaimana, boleh mingle around ke tak dan sebagainya. Masih ramai syarikat di luar sana yang tolak tepi degree. Berapa pointer pun I don't care. I want to see you in person. I want to say either you can do a job or not. So itu je. Cuma dia akan come back kepada pelajar lah, graduan lah, dia akan memilih sebab company ni tak ada nama lah, tak popular. Ni sebab graduan tolak kerja. Padahal kerja kosong banyak. Nama company tak establish. Lepas tu jauh sangat dengan rumah. Gajinya kecil sangat. Tak boleh nak survive. So benda macam tu lah. So universiti tu akan ada majikan yang macam tu anda akan jumpa. Tapi 1 dalam 10 lah. Tak ramai. Most of them tolak tepi universiti mana. Yang penting adik-adik faham siapa anda. Dan macam mana anda tunjukkan diri anda. Itu paling penting. Baik, tu dia. Panjang lebar lah daripada explanation Kak Mas tadi. Daripada sesi pemilihan sampailah. Sedar tak sedar, soalan tadi merupakan soalan terakhir lah. Memandangkan kita pun dalam beberapa minit sahaja. Kalau kita tak end, live ni akan end sendiri. Begitu. Jadi, InsyaAllah segala persoalan yang mungkinlah tak dapat jawab atau ada yang terlepas, anda boleh terus ke IT kami untuk admin kami jawab soalan daripada anda semua. Jadi, sebelum kita end live kita pada malam ni, Talk Kerjaya menetapkan hala 7 kerjaya dari matrikulasi ke pekerjaan. Jadi, minta sepatah 2 kata lah kot daripada Kak Mas untuk pesanan untuk pelajar, terutamanya untuk pelajar-pelajar matrikulasi. Silakan. Okey, baik.
untuk yang terakhir sebelum kita tutup ni, daripada matrikulasi untuk pergi ke alam pekerjaan, my honest advice is always, no matter what degree you will be offered after this, tak kisahlah degree dalam bidang apa sekalipun, universiti mana sekalipun, ambil dulu and explore. Namun demikian, sekiranya anda firm dengan you would like to join specific company, specific position, dah aim dari sekarang. And that company, that position ada requirement. Salah satu requirement dia adalah mesti ada degree dalam bidang tertentu. So that's make you choose that courses, teruskan. Alright? Dan benda tu baru, mungkin anda tak berapa nak minat lagi. Not yet, okay? Belum ada minat lagi. Nurture minat tu. Nurture minat tu daripada tahun 1, tahun 2 nanti ni. Cuba cari cara untuk boleh carry subjek sampai habis. Ini dia ada 2 flow lah. Satu flow yang memang tak tahu pun nak pergi mana. Company apa pun tak tahu. Tak nampak langsung industri macam mana. At least cuba tengok betapa susah dan payahnya ayah kita, mak kita, abang kita nak cari kerja ataupun bekerja sekarang ni. Dan mempertahankan kerjaya mereka. Mungkin ada di kalangan adik-adik yang parents terlibat ataupun menjadi salah satu individu yang terkesan dengan pandemik. Syarikat mereka terkesan dengan pandemik. Yang menyebabkan ayah atau ahli keluarga kita ni ditamatkan perkhidmatan, right? Diberhentikan kontrak dan sebagainya. So benda tu mereka tak boleh halang, betul? So jadi cara mereka nak mempertahankan kerjaya itself pun kita nampak sama ada dia akan go with another company yang dalam jawatan yang sama atau dia akan ubah 360 darjah daripada buat kerja tu dulu adalah, contohnya kerja sebelum ni adalah administration, pengurusan and then comes kepada kena ubah benda lain. Tak boleh jadi ni, kita kena ubah buat kerja lain, buat kerja-kerja part time ke, meniaga kecil-kecilan ke, nak kendak ataupun nak establish satu business. Dan benda tu bukan perkara yang kecil lah. So belajar daripada mereka punya struggle, itu anda akan belajar elemen kehidupan, life skill. So pada perspektif yang kedua, if you have a desired company, if you have a desired career, minat terhadap sesuatu job tu memang dah ada, maka bolehlah untuk anda work backwards. Itu kita panggil start with ends in mind. Kita dah letak dalam kepala kita, aku nak jadi siapa di depan, so apa sahaja yang diperlukan untuk mencapai jawatan tu, untuk fulfill requirement position tersebut, kita kena fulfill, kita belajar backward lah. Okay, degree apa? So ambil degree tu. Bukan degree je pun yang dia nak ada certification tertentu, and then go for that certification. Tambah nilai dan tambah nilai diri anda sampai level layak. Sebab ingat, competition is very competitive dan makin kompetitif buat masa ni. So pemilihan anda sekarang penting for your survival next 5 years. Siapa anda, di mana anda, nak buat apa di ketika itu. Okay. InsyaAllah kita sama-sama doakanlah untuk anda juga bila pilih jurusan ke, dan rasa macam mahu untuk fulfill setengah cita-cita dan requirement, go with the flow. Ada setengah tu yang di zaman campus pun dia dah nampak macam tak boleh nak go. Bila anda perlu patah balik, sama ada sambung dalam bidang lain. Ataupun buat sesuatu lah. Mesti ada something yang kita perlukan. It's okay untuk gagal. It's okay rasa macam tak boleh nak go on. Yang penting, we are moving. Progressing. Okay. Baiklah. Okay. Terima kasih. Kenapa Farhira semua macam tu? Tak, aku macam ingatkan ada lagi ayat-ayat. Macam okay. Baik. Terima kasih kepada Kak Mas atas perkongsian yang orang kata membina lah sebenarnya. Terutamanya untuk adik-adik kita yang mungkin sekarang buntu, tak tahu. Daripada yang buntu tak tahu, insyaAllah talk malam ini menjadi satu pemangkin untuk adik-adik mencari identiti atau mencari diri sendiri. Macam mana untuk kita menentukan pilihan kerjaya kita untuk masa akan datang. Jadi moga dipermudahkan untuk adik-adik nanti
Dan terima kasih juga kepada penonton yang ada yang sudi komen sekali, kan, yang orang kata respon dan sebagainya. Terima kasih daripada awal sehinggalah ke penghujung live kita pada malam ini. Jadi sebelum saya tutup, ingin saya orang kata promote sikit lah kepada bekas pelajar Kolej Matrikulasi Perak. Jika anda tidak mendaftarkan lagi diri anda sebagai alumni KMPK, boleh DM alumni KMPK, IG alumni KMPK, dan kami akan respon untuk anda semua. Jadi itu sahaja setakat malam ini, live pada malam ini. Talk Kerjaya di bawah tajuk yang besar iaitu Career Talk of My Career. Ni first time sebenarnya kita buat, orang kata buat julung kalinya kita buat program ni, of My Career ni secara dalam talian. Jika sebelum ni kita akan buat di Kolej Metrik, Kolej Matrikulasi Perak. Jadi kali ni kita bawakan khas untuk anda, bukan setakat pelajar Metrik Perak tapi untuk seluruh negara. Jadi terima kasih banyak dan bye. Bye. Terima kasih Kak Mas atas perkongsian ni. Terima kasih semua yang menonton. Bye.